Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana hadir pada sesi kelas kita pada hari ini. Okey, baiklah. Pada kelas pada hari ini, kita akan belajar satu topik yang sangat penting dalam penulisan, iaitu cara menulis karangan berformat, iaitu jenis karangan laporan dengan menggunakan format yang betul supaya menjadi satu karangan laporan yang lengkap dan tersusun. Pada akhir pembelajaran ini, kamu semua akan dapat memahami struktur laporan, menghasilkan idea menggunakan peta minda, menulis karangan laporan secara kolaboratif atau berkumpulan. Okey, sebelum kita mula, saya nak awak lihat pada skrin situasi ataupun aktiviti yang dijalankan di sekolah. Okey, cuba awak semua tengok. Aktiviti apa yang sedang dijalankan tu? Gotong royong, cikgu. Okey, gotong royong. Siapa yang terlibat? Pelajar sekolah. Okey, pelajar sekolah, guru kan? Okey. Di mana aktiviti ini berlaku? Di sekolah. Di sekitar sekolah. Okey, mestilah di sekolah kan? Di sekitar kawasan sekolah. Okey, jadi berdasarkan apa yang kamu jawab tadi, jawapan kamu tu nanti akan bantu kamu menghasilkan satu laporan yang lengkap dengan menggunakan format yang betul. Okey, seterusnya, sebelum kita buat karangan laporan tu, saya akan perkenalkan dulu topik kita pada hari ini. Okey, karangan laporan. Jenis karangan yang ditulis tentang sesuatu perkara yang bertujuan melaporkan sesuatu hal atau peristiwa yang berlaku. Okey, kebiasaannya anda diminta menulis laporan tentang pelbagai aktiviti yang berlaku di sekolah, antaranya kegiatan persatuan, lawatan, pameran, program-program yang berkaitan dengan kelab, apa-apalah. Okey, seterusnya, soalan yang biasa kamu dapat, biasanya dia minta awak mengandaikan diri awak sebagai pengerusi, setiausaha, bendahari atau ahli jawatan kuasa persatuan. Okey, seterusnya, penerangan format. Okey, dalam kita nak buat karangan laporan ni, apa yang perlu ada dalam karangan tu? Okey, pertama, tajuk. Kedua, kandungan peristiwa, iaitu cerita. Isi 1, isi 2, isi 3, isi 4. Lepas dah ceritakan, baru kita buat penutup. Okey, lepas awak buat penutup, awak kena buat tarikh laporan. Lepas tu, pengakuan pelapor. Contoh dia, laporan disediakan oleh, sebelum tanda tangan. Lepas tu awak tanda tangan, letak nama dan jawatan pelapor dan nama sekolah. Okey. Okey, tajuk. Okey, mula-mula kita kena tulis tajuk. Tajuk tu mesti ditulis di tengah-tengah pada permulaan karangan, atas sekali. Memulakan dengan perkataan laporan. Contohlah, apa-apalah arahan yang dibagi, tapi tajuk tu mesti mula dengan laporan. Perkataan pertama. Okey, ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata, kecuali pada kata sendi nama, kata sandang atau kata hubung. Okey, contoh dia macam ni. Laporan aktiviti gotong royong sekolah. Perlu digariskan. Okey, faham? Okey, seterusnya, kandungan peristiwa ataupun cerita, isi-isi tadilah, ditulis seperti karangan cerita. Dia ada 6 perenggan. 6 perenggan tu termasuk pendahuluan, 4 isi dan akhir sekali penutup. Ceritakan peristiwa yang berlaku mengikut urutan. Ayat perlu ringkas dan mudah untuk difaham oleh pembaca. Dia tak perlu panjang-panjang pun nak cerita laporan ni, sebab dia pendek je. Dia tak macam karangan format yang lain, karangan rasmi ke karangan tidak rasmi ke, dia tak perlu panjang-panjang. Okey, seterusnya, pengakuan pelapor.
awak tulis laporan disediakan oleh, ditulis di bahagian bawah sebelah kiri. Disediakan oleh atau laporan disediakan oleh. Nama awak lah. Kalau awak yang buat, nama awak. Okey, lepas tu tarikh. Tulis tarikh laporan ditulis. Ditulis selari dengan pengakuan penulis di sebelah kanan. Disediakan oleh tu selari tarikh. Macam tu. Okey, seterusnya tanda tangan nama dan jawatan. Turunkan tanda tangan di bawah pengakuan penulis. Tulis nama penulis dengan huruf besar dan di dalam kurungan. Macam ni. Adam bin Idris, ada tanda tangan. Tulis jawatan dan nama sekolah di bawah nama. Macam ni. Setiausaha Bahasa Melayu SK Bandar Jaya. Nanti dalam dia tak semestinya setiausaha. Nanti ada apa tu? Adalah arahan tu awak sebagai apa? Pengerusi ke? Ahli jawatankuasa ke? Macam tu. Okey, seterusnya. Okey, cara penulisan. Okey, macam mana kita nak menulis, nak mula buat karangan ni? Kita mula dengan cara menulis pendahuluan. Okey, kita gunakan teknik tik ataupun think untuk merangka idea. T-I-K. T yang pertama ialah tajuk ataupun topik. Lepas tu I, isu ataupun idea utama. K, kejadian atau kata kunci soalan. Okey, dalam teknik TIK ni, tik ni, dalam tajuk, isu, kejadian ni, kena ada maklumat asas ni. Awak kena ceritakan apa aktiviti dia, bila, di mana, siapa yang terlibat, tujuan aktiviti. Macam yang kamu tengok tadi, masa mula-mula tadi ada gambar, saya tanya apa aktiviti, di mana, siapa terlibat. Macam tu. Itu untuk pendahuluan. Seterusnya, ini contoh karangan pendahuluan. Ni sepatutnya kena garis tau. Okey, ni ralat sikit. Ni kena garis dia punya tajuk. Okey, lepas tu baru masuk. Pada 18 Mac 2015. Ini adalah bila. Okey. Lepas tu Persatuan Bulan Sabit Merah telah mengadakan gotong royong. Gotong royong ni apa? Sempena kempen kebersihan bagi tahun 2015. Aktiviti ini melibatkan beberapa persatuan dan kelab, antaranya apa-apa. Itu siapa yang terlibat. Okey, lepas tu aktiviti ini bertujuan untuk membersihkan kawasan sekolah serta memupuk semangat kerjasama antara murid dan guru. Itu adalah tujuan. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya cara menulis isi atau perenggan. Nak perkembangkan isi awak tu, kita gunakan teknik tohu cokep untuk jadikan huraian lengkap. Maksud dia, T tu untuk tajuk, O tu untuk orang, H hal atau huraian ringkas, U usaha ataupun untuk, C cara atau cara pelaksanaan, O operasi atau organisasi, K kata kunci soalan, E elaborasi atau extra info, P penutup pengenalan ringkas. Okey, ni apa yang ada dekat apa yang perlu ada dekat perenggan isi 1, isi 2, isi 3, isi 4. Tapi tak semua isi 1, 2, 3, 4 tu tak semua yang guna tohu cokep tu. Kadang isi 1 dengan 2, 3 dengan 4 tak guna, sebab 3 dengan 4 tu nak kita nak jelaskan aktiviti-aktiviti, apa yang aktiviti yang dilaksanakan dekat dalam perenggan tu. Jadinya tak guna sangat tahu cakap ni untuk perenggan 3 dengan 4. Guna 1 dan 2 untuk kita kembangkan lagi isi tu. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh karangan isi atau perkembangan dia. Kami berkumpul di padang sekolah pada pukul 8 pagi. Awak ceritalah apa yang berlaku waktu tu. Start daripada pukul berapa, dengan taklimat, bagi-bagi tugas. Lepas tu yang kedua, cerita pula ditugaskan membersihkan longkang. Ni secara ringkas je, tak perlu panjang-panjang. Karangan keempat, dia cerita kerja-kerja yang dilakukan ialah mengelap cermin, memasang cadar, sarung bantal baru, memasang langsir. Kita bagi secara
ringkas je apa aktiviti yang dibuat. Okey, selepas itu cara menulis penutup pula. Okey, lepas awak dah buat isi 1, 2, 3, 4, awak kena buat penutup. Penutup ni pula ada juga formula dia. Guna teknik kecaha. Kecaha tu untuk menutup karangan dengan kemas, tidak terlalu ringkas. Sebab selalunya kalau penutup ni memang ringkas, tak ada pun harapan ke, cadangan ke, nasihat ke, memang ringkas. Jadi kalau nak nampak dia awak buat karangan tu matang, ada huraian, ada contoh ke, kita guna kecaha ni. Okey, kecaha tu apa? Okey, K untuk kesimpulan umum, I untuk harapan, C cadangan, A amanat atau nasihat, H harapan kali kedua atau himpunan nilai. Awak bolehlah masukkan nilai-nilai murni dalam penutup tu. A yang kedua akhiran. Okey, ni yang perlu ada dalam penutup, perenggan penutup. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh cara menulis penutup. Gotong royong amat penting untuk menjaga kebersihan dan melatih kita bekerja sebagai satu pasukan. Saya berharap aktiviti seperti ini akan diadakan lagi pada masa hadapan. Jadinya ada harapan. Ada apa lagi? Cadangan, nasihat. Pun awak guna harapan, cadangan ke, nasihat ke dalam isi tu. Tak semua teknik ni awak guna pun tak apa. Janji ada salah satu ke, dua ke, tiga ke teknik yang awak guna. Macam tu. Faham? Okey, seterusnya. Okey, kalau semua faham, kita buat aktiviti pantas, iaitu format aktiviti pantas format karangan melalui word wall. Saya akan share link dekat chat, awak boleh jawab dulu. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, awak cuba jawab mana satu, laporan yang mana, isi satu mana. Okey, saya bagi awak masa 2 minit macam tu. Okey, kalau awak dah selesai jawab, awak screenshotkan saya awak punya bukti yang awak jawab tu dekat chat box. Wow. Ni siapa ni? Hafiz Bagus, bagus. Tak ada. Okey. 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 Kalau semua dah faham, okey, seterusnya kita pergi kepada contoh karangan laporan. Okey, karangan penuh. Contoh karangan penuh yang dah siap. Okey, macam ni. Okey, yang awak buat latihan tadi tu, menggunakan format tadi tu. Okey, inilah dia. Contoh dia. Laporan sambil belajar ke kilang coklat Cadbury. Dia adalah tajuk laporan. Atas kali kena garis. Okey, seterusnya isi perenggan pendahuluan. Okey. Ketiga, isi pertama.
keempat isi kedua. Lepas tu isi 3, isi 4. Okey, lepas tu penutup. Okey, lepas dah buat penutup, ada tarikh laporan, ada laporan disediakan oleh, ada tanda tangan, lepas tu nama dalam kurungan, lepas tu ada jawatan, ada nama sekolah. Okey, ini adalah gambaran contoh karangan laporan berdasarkan tajuk yang dibagi ni. Okey, seterusnya contoh template menulis karangan laporan. Okey, kalau awak nak menghasilkan satu laporan yang lengkap macam ini, awak juga boleh menggunakan template yang saya dah sediakan ni. Contoh template pertama, okey, awak isi. Awak dah dapat arahan yang perlu awak buat laporan tu. Okey, baca laporan tu, tajuk dia apa. Okey, keluarkan, letak dekat bahagian tajuk. Okey, awak nak mula pendahuluan. Dalam pendahuluan awak ada apa, ada bila, ada apa, ada mana. Masukkan dekat kotak pertama ni untuk perenggan pertama. Lepas tu apa tujuan, masukkan kat sini. Perenggan kedua, okey, ini bukan satu kotak satu perenggan tau. Maksudnya perenggan satu, 2 kotak ni, bila, apa, mana dengan apa tujuan. Saya pecahkan lah supaya awak senang nanti nak isi. Okey, lepas tu perenggan 2, aktiviti 5 ayat. Maksudnya ada 5 aktiviti. Awak pecahkan lah. Aktiviti pertama, membersihkan. Tengok apa tajuk dia kan. Okey, kalau gotong royong apa, membersihkan longkang ke, menyapu sampah ke, buang sampah ke. Masukkan dekat 5 ayat ni. Okey, lepas tu penutup. Penutup nak kena ada apa, awak tengok balik yang saya bagi tu, kena ada apa kat penutup. Last sekali baru tanda tangan, nama dan jawatan. Okey, ni contoh template pertama awak nak buat laporan. Ini contoh saya dah isi. Laporan aktiviti gotong royong di sekolah. Bila, apa, mana. Pada hari Sabtu yang lepas, sekolah saya telah mengadakan aktiviti gotong royong di sekolah. Okey, itu untuk yang pertama ni, bila, apa, mana. Lepas tu apa tujuan. Isilah tujuannya apa. Dapat memupuk silaturahim antara pelajar ke, apa ke. Lepas tu 5 aktiviti. Buat 5 aktiviti. Huraian. Lepas tu dah siap-siap sampai isi 4, penutup. Kami berasa gembira dan berharap apa-apa. Kalau nak panjang lagi, tengok balik kita punya teknik, masukkan supaya jadi penutup tu panjang. Bila dah selesai, masukkan tanda tangan, nama, jawatan, nama tu tinggal ni, nama sekolah. Okey, ni contoh pertama. Okey, contoh kedua pula, dalam bentuk peta minda. Okey, ini senang. Dia dah siap satu-satu menggunakan peta minda. Contoh, bila, apa, mana. Bila tu, tengok balik arahan pada bila. Kalau dia ada tarikh, tulis tarikh pada berapa hari bulan ni tahun bila, tulis. Kalau tak ada, pada hari Sabtu yang lalu ke, pada cuti sekolah yang lalu ke. Lepas tu apa, sekolah saya telah mengadakan apa-apa. Tengok balik dia punya tajuk. Lepas tu di mana, tengok juga tajuk dekat mana. Arahan dia tu mesti lengkap. Pada bila sekolah saya telah mengadakan apa-apa, program apa, dekat mana, di kawasan sekolah ke, di taman sekolah ke, di mana-manalah. Kena tengok nama tempat tu. Siapa yang menyertai, siapa yang ada. Kalau dia tulis siapa yang anjurkan, awak bolehlah masukkan siapa yang anjurkan, siapa yang terlibat. Masuk sini. Tujuannya untuk apa? Kat sini dia kata membersihkan kawasan sekolah, menyemai sikap kerjasama di antara murid-murid dan guru. Aktiviti ni, awak buat aktiviti apa? Membersihkan apa? Lap tingkap, buang sampah, bakar sampah, apa-apa yang berkaitan, tak kisah. Okey, seterusnya. Okey, sebelum tu semua faham?
Faham cikgu. Boleh cikgu. Okey, kita teruskan Okey. Faham, Aktiviti. cikgu. Okey, bagus. Okey, sekarang kita balik kepada aktiviti. Okey, aktiviti ni arahan dia lengkapkan peta minda yang akan menjadi panduan menulis karangan laporan yang penuh dan lengkap. Okey, saya nak awak saya akan bagi link untuk awak kolaboratif dengan kawan-kawan awak untuk awak menghasilkan satu karangan laporan bersama rakan-rakan lain. Awak kena lengkapkan. Saya akan share link Canva dekat chat box. Awak boleh masukkan apa, di mana, siapa, tujuan. Okey, tahniah semua. Awak dapat selesaikan kita punya aktiviti dengan melengkapkan peta minda. Okey. Dengan melengkapkan peta minda tu tadi, jadi maksudnya awak telah fahamlah apa yang saya terangkan mengenai format, apa teknik yang digunakan setiap perenggan, apa yang perlu diisi setiap perenggan tu. Okey. Sebelum kita akhiri kelas kita, saya ada satu lagi aktiviti ataupun latihan pengukuhan untuk memantapkan lagi awak punya kefahaman, iaitu latihan pengukuhan. Arahan, tulis sebuah karangan laporan lengkap berdasarkan situasi berikut. Okey, saya nak awak berkolaborasi lagi berdasarkan peta minda tu. Awak buat lagi karangan laporan yang lengkap. Ada pendahuluan, ada isi, ada 4 isi, ada penutup, ada tanda tangan, ada pengakuan pelapor, ada tarikh, ada jawatan. Okey. Sekolah anda telah mengadakan program gotong royong perdana pada 5 Mei 2024 di kawasan sekolah sebagai setiausaha program. Setiausaha program. Anda diminta menyediakan laporan lengkap tentang program tersebut. Okey, arahan yang penting. Ni kena ikut. Guna teknik berikut. TIK untuk menulis pendahuluan. Tahu cokep untuk 2 hingga 3 perenggan isi. Dan kecaha untuk menulis penutup. Macam saya cakap tadi, tak semestinya dalam karangan perenggan isi, tak semestinya awak kena menggunakan setiap tahu cokep tu. Mesti akan ada yang awak tak guna. Macam penutup pun awak tak semua guna KECAHA tu, awak tak akan guna semua. Awak akan ada, mesti ada yang awak tak guna. Okey, panjang karangan 180 hingga 230 batang perkataan. Lebih pun boleh lah, macam 300-400 tu. Okey, tu normal lah. Okey. Jadi, sebelum kelas berakhir, itulah awak punya latihan pengukuhan. Saya bagi masa awak dalam 15 ke 20 minit untuk awak hantar sebelum kelas tamat. Jadi, saya akan bagi awak link lain seperti Google Docs untuk awak berkolaborasi dengan kawan-kawan awak untuk jawab, untuk buat satu-satu setiap perenggan tu. Okey, contoh saya agihkan layar dia punya awak perlu buat dia punya agihan, nak perlu buat perenggan mana. Okey, Mac awak boleh buat
pendahuluan, bukan, tajuk dan pendahuluan. Okey, Karen awak boleh buat isi 1. Hasla awak buat isi 2. Punita awak buat isi 3. Hafiz awak buat isi 4 dan penutup. Baik, cikgu. Okey, bagus. Okey, lepas tu dah selesai. Awak dah isi dekat link yang saya bagi. Saya nak awak gabungkan daripada mula tajuk sampai penutup. Gabungkan, jadikan satu karangan lengkap bertanda tangan. Ada tanda tangan, ada semualah. Kira awak bekerjasama menghasilkan sebuah karangan laporan yang lengkap ni, awak nak kena hantar kat saya. Nanti kelas akan datang, saya akan semak, kita akan bincang apa yang betul, apa yang salah, apa yang kurang tepat. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, saya akan share link. Okey. Okey, saya lihat kat sini semuanya telah berisi. Okey, saya akan tengok semula hasil kerja awak, gabungan semua isi-isi awak tu dalam renggan. Setiap renggan dalam satu laporan lengkap. Okey. Okey, kita tengok jawapan-jawapan awak. Okey, daripada tajuk dan pendahuluan. Okey, pada 5 Mei. Okey. Okey, tak apa. Nanti kelas tamat, saya akan semak awak punya laporan. Okey, ada tanda tangan. Isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bagus. Okey, jadi maksudnya awak semua telah bekerjasama menghasilkan satu karangan laporan yang lengkap bersama-sama. Okey, jadi kita punya pengajaran dan pembelajaran ni menggunakan kaedah kolaboratif lah. Sesama awak bekerjasama, awak nak daripada isi yang ringkas kepada awak kembangkan, lepas tu nak jadikan satu laporan yang lengkap. Okey, jadi saya nampak kerjasama awak semua. Jadi tahniah dan syabas kepada yang menyertai fokus dalam pembelajaran pada hari ini. Okey, itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana memberi kerjasama yang sangat baik, menjawab semua saya punya soalan, saya menjawab saya punya aktiviti, latihan dan sebagainya. Awak punya kerjasama sangat baik sepanjang aktiviti ini berlangsung. Saya harap anda semua lebih memahami cara bagaimana nak menulis karangan berformat seperti jenis laporan ni lah. Jadi dekat mana-mana soalan peperiksaan,
Mungkin akan ada soalan ini, awak boleh jawab sebab awak dah tahu format dia, awak dah tahu macam mana nak jawab. Apa yang perlu ada dalam laporan tu. Sebab dalam laporan berformat ni, semestinya markah akan diambil jika awak mengikut format. Okey. Saya harap kamu semua lebih memahami cara menulis karangan, lagi-lagi dengan menggunakan teknik yang saya tunjuk tadi, TIK, tahu cokep, dan kecaha untuk awak buat setiap perenggan. Okey, teruskan berlatih supaya penulisan awak semakin mantap. Jadi ayat-ayat yang gramatis dan lebih matang. Okey, jumpa lagi pada sesi seterusnya. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.